Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhu alladzi ballagha risalata wa adda al-amanah ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Semua tak. Alhamdulillah. Sekali lagi sama-sama kita bacakan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan, kesehatan dan taufik dan juga hidayah kepada kita semua untuk sama-sama kita hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sembahyang maghrib berjemaah. Dan dapat lagi kita bersemuka tak ada pengajian online. Ngaji di masjid ada online. Main depan, main duduk di dalam masjid. Sebagian tempat dulunya pada PKP yang pertama dulu banyak yang online. Ataupun online ni orang muda dia buka lah. Orang yang berumur lah dia tak buka lah. Dia tak korek buka lah. Mereka orang tayang dia tengok. Sesuai dia korek ni dia tak cari dah. Tapi kalau main semuka ni ramainya yang orang muda pula, orang pula, itu dia ada kelebihan dan juga kekurangan lah di bahagian tu. Tapi sekolah masih lagi dalam sistem online lah. Saya tidak bagi online, budak belajar ni, lebih lagi belajar yang nak ambil SPM dan akan bertemu di bulan 2 tahun depan. Dan akan bertembus 2 tingkatan, tingkatan 5 2020 dan tingkatan 5 2021. Tak tahu nak ajak mana kelas. Banyaklah yang akan jadi problem dan juga masalah. Bukan semua yang masuk ataupun bermain online tu ada nama tengok kehadiran tu ada orang yang sama. Dan JPN minta laporan setiap daripada kelas online itu dan juga sebab apa belajar tetap masuk. Tak tahu nak pilih apa. Antara tiga dalam tu ialah sikap belajar. Ada yang belajar tidur kedapan mula. Dia duduk di rumah, duduk di sekolah asrama, ngetua gerak 4.30 okey dah. Dia pergi baca buku di surau. Duduk di rumah dah hayun kedapan tak fikir ni. Memang tak masuk lah. Kadang-kadang nak habis dah kelas lebih kurang sejam setengah tu habis lah, 9.30. Tengok baru masuk, baru masuk memang orang dah habis dah bincang tak ada apa tapi baru masuk. Banyaklah masalah akan berlaku dan lebih-lebih lagi kepada pelajar-pelajar lemah lah. Pelajar yang pandai ni dia tengok sekali pun dia tahu lah nak jawab macam mana. Pelajar lemah lah antara benda yang akan jadi masalah besar untuk Faisal. Tak apalah macam mana. Yang penting itulah agak belajar ni. Yang penting duduklah di mana pun. Yang pentingnya usaha lah. Kan nanti tidur tak tidur tu bukan kita nak pergi gerak di rumah dia lah. Bukan kita punya kerja lah nak pergi gerak di rumah dia tu. Melainkan dia lah kena ada kesedaran diri sendiri untuk belajar. Al-i'timad 'ala nafsi tariqun najah. Itu atau perkataan Arabnya
pegang pada diri sendiri ni ialah jalan kejayaan. Setengah budak-budak ni dia suka pegang kat orang. Dia biasa tak baca buku, kawan tu tak baca buku. Dia seronok tanam kat orang. Dia biasa tak baca buku di sekolah. Ni mereka ni tak baca buku, saya tak baca. Mereka ni Ferrari, angkat kecil. Mereka ni baca sekali. Malah tu juga, malah anak besar tu baca boleh jawab. Angkat kecil. Baca malah tu dulu. Esok hang jadi bengong. Tak boleh nak jawab. Jangan sama lah. Orang nak dia ni pegang kepada diri sendiri lah. Dia tahu kekurangan dan juga kelemahan tak dia kat mana. Dia atasilah diri sendiri. Dia tak payah kira orang. Jadi masalah pelajar sekarang ni dia suka kira orang. Orang lain tak baca, dia pun tak baca. Padahal kawan tu baca di mana tu tengah malam baca dia tak tengok. Kau boleh tidur. Allah Alam. Tu macam cara perangai yang berlaku apabila berlakunya pelajaran secara online. Macam perangai dan juga sikap yang perlu diatasi. Lebih-lebih lagi kelas yang nak periksa sikitnya lah. Masuk staff yang saya kerja ketenang. Ada juga lah yang lewat kan. Sampai terasa buat kelas malam ketenang. Kawan mereka wakil Ustaz tak boleh buat kelas ni. Sebab saya mereka lajak tidur. Mereka saya beritahu mereka tak mau kelas lagi. Mereka nak lajak tidur pula. Lajak tidur itu nak bila? Malam ke apa? Malam berjaga pula. Malam berjaga ni. Siang ngantuk malam berjaga. Mencari cucu di mana ada. Itu lah. Ambil berbatau tu. Siang ngantuk malam berjaga. Malam pula berjaga. Malam penuh. Buat kelas malam semalam ni penuh. Rupanya kena buat kelas malam apa ni. Siang tu tidur. Dia jaga malam. Okey. Allah Alam tu masalah dan juga cerita sikit lah. Selagi kita ada online ni, alhamdulillah lah kita bersemuka di masjid ni. Lebih puas hati dan juga lebih selesa daripada kita ada online tu memang lah. Kita tengok TV ke, kita tengok ke skrin tu pun lama-lama ngantuk juga lah. Dan cikgu tu cakap orang-orang yang bagi tidur. Dia bawa kata tak apa kakak tak tidur. Mereka cikgu tu panggil Mat. Tak dengar apa tidur kali ni. Aku dah cakap orang-orang dia kata cikgu ni. Baik. Pada ni kita sambung satu ayat. Minggu lepas satu ayat kita habis. Di mukadimah yang kita ceritakan berkenaan dengan juzuk yang ketiga di surat 86 tu. Ayat yang ke 254 surah Baqarah. Baik, sebelum ni pun kita lepas dan kita cerita berkenaan dengan beberapa orang rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala lebihkan mereka ni, dan beberapa orang rasul ada yang Allah Taala angkat kedudukan dan juga derajat mereka ni. Kadang-kadang orang dah bertikai, banyaklah. Kita jangan disebut. Nabi pernah sebut la tufaddiluni bainal anbiya. Jangan lebihkan aku di antara para nabi-nabi. Nabi pernah sebut macam itu. Memang wala tukhayyiruni. Wala tukhayyiruni bainal anbiya. Dan juga jangan lebihkan aku lebih daripada nabi-nabi yang lain. Memang itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya ayat yang menceritakan Allah Ta'ala berikan kurniaan kelebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi sebut yang pertama. Dan yang kedua, Nabi cakap tu sebab dia rendah diri. Nabi ini tak pernah besar diri. Dia cakap begitu sebab dia rendah diri kepada manusia. Supaya manusia ni jangan terlalu mengangkat dan sampai menghina Nabi-Nabi dan juga Rasul sebelum daripada dia. Itu kayak dia punya ni lah. Kalau ikut bandingan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lah di antara nabi-nabi dan rasul yang mempunyai kelebihan berbanding dengan nabi-nabi terdahulu sampai ke kiamat. Bukan kerana di dunia, sampai ke kiamat. Yang saya sebut dulu kenal dengan cerita syafaat. Syafaat ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan keizinan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada umat dia yang asi ataupun yang dosa selagi mana tak syirik. Syirik Nabi SAW tak akan tolong lah.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah Ta'ala tidak akan mengampun orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia mengampuni mereka-mereka yang tidak syirik. Maksudnya kalau masih lagi tidak kufur atau syirik, masih lagi ada peluang untuk bertaubat. Kalau dah syirik, murtad, perlu bertaubat dengan cara mengucap balik. Minum arak, tak boleh murtad. Judi, tak boleh murtad. Bersahana berdosa tu tak boleh murtad, selagi mana dia tidak menghalalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Contohnya dia kata, aku tak apa, aku minum arak, tak apa. Sebab aku punya kedudukan yang tinggi lah, minum arak tak apa. Halal bagi aku, yang itu jadi murtad. Bila dia menghalalkan benda yang Allah haram, baru jadi murtad. Selagi mana dia minum, dia boleh kata memang aku tahu haram, tapi aku ni memang aku seronok minum, dia tak jadi murtad. Cuma dia tidak di kalangan golongan yang disebut sebagai fasik. Orang yang melakukan dosa besar ni disebut sebagai fasik. Orang fasik ni dia adalah kekurangan yang dia tidak boleh jadi saksi-saksi, sama ada di segi mahkamah ataupun saksi nikah untuk anak dia ataupun siapa-siapa. Dia punya orang hebat, gambarannya ke arah tu. Dia belum lagi menjadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan minggu lepas kita juga ceritakan antara nabi-nabi dan juga rasul yang dapat bersembang, bercakap sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Dia ada kelebihannya, dia ada mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kat dia, dan Allah Ta'ala benarkan dia bercakap dan bersembang sendiri dengan dia di Bukit Tursina, di dua tempat. Apabila dia balik daripada Madian, di situ juga Allah Ta'ala di perjalanan tu Allah Ta'ala sembang juga dengan Nabi Musa. Dan tempat yang kedua, ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat di Bukit Tursina untuk ambil satu risalah kitab, iaitu kitab Taurat. Kitab Taurat itu disebut sebagai kitab yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam ketika dia munajat di Bukit Tursina. Disembangnya dengan Allah Ta'ala, tapi masih lagi di dunia. Maksudnya di atas bukit, walaupun tempat tu tinggi, naik bukit tu tempat tu tinggi, tapi masih lagi di dunia. Tapi kelebihan Nabi SAW, manusia kedua ataupun Rasul yang kedua yang boleh bersembang dengan Allah Ta'ala, bukan lagi bersembang di dunia, tapi Allah Ta'ala benarkan dia bersembang di langit. Maksudnya di Sidratul Muntaha, ketika mana Nabi SAW naik pada malam Isra dan Mi'raj. Lagi hebat kan? Bukan maksudnya Nabi Musa tak hebat, tapi kelebihan tu melebihi kepada Nabi SAW. Sebab itu saya sebut dulu apa saja kelebihan yang ada pada Nabi-Nabi dulu ni, turut ada kepada Nabi SAW, bahkan lebih daripada itu, bahkan lebih daripada yang berlaku kepada Nabi-Nabi dulu. Pasal apa? Tujuannya untuk mengangkat darjah dan juga kedudukan Nabi-Nabi dulu lebih-lebih lagi. Apabila Nabi ini diuji dengan berbagai-bagai bentuk, dan juga Nabi-Nabi ini diberikan dengan berbagai mukjizat, dan Nabi-Nabi inilah Allah Ta'ala angkat kelebihannya berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Iaitu nama itu Allah Ta'ala letak kasih siap, pasal dia ada kelebihan kepada Nabi-Nabi yang lain. Wa ataina Isa bin Maryam, dan kami datangkan akan Isa anak Maryam. Isa itu ialah anak kepada Sayyidatina Maryam alaihissalam. Akan beberapa mukjizat seperti menghidup orang yang mati, membaiki, maksudnya mengubatkan orang yang sakit, ubat mata orang yang buta, dan juga baras. Baras ni maksudnya penyakit kusta. Penyakit kusta, penyakit yang tidak boleh diobati pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa Allah Ta'ala bagi kelebihan dia, boleh baik dan juga boleh sembuh golongan-golongan yang diminta oleh mereka tu kepada Nabi Isa alaihissalam. Pada zaman tu mereka ni berpegang-pegang dengan kekuatan dan juga kelebihan yang ada kepada perubatan mereka ni. Cuma penyakit-penyakit tertentu ada yang mereka tak boleh ubat, termasuk penyakit mati. Memang tak boleh, sebelum tak boleh panggil doktor pakar atau orang mana pun, dia tak boleh. Lain kali dia panggil apa? Panggil waris mai lah.
ajak ucap lain kali. Ada membawa lah. Tak ada harapan nak beli rumah lah. Dia tak ada, ubah mati tak ada. Ubah mati tak ada. Bahkan doktor bakar ambil PhD, 4-5 PhD pun tak akan boleh hidupkan orang mati. Tapi Nabi Isa AS itulah kelebihan dia. Yang Allah Ta'ala bagi kepada dia ialah dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Mungkin ada petanda-petanda lah yang kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Itu Nabi Isa AS. Nabi Isa ni pasal apa? Bin Maryam. Kita ni orang Islam ni, ataupun disebut dalam buku Fiqh pun, kita tak akan bin melainkan bin Pok. Semua bin Pok. Muhammad bin Abdul Rahman, Syukri bin Abdul Razak, apa semua tu adalah bin Pok. Bila yang akan berlaku bin Pok ni? No, Tauhid terhubung bin Pok. Penuh orang tanya, siapa bin Pok tu? Tapi bin Pok tu semua sahaja yang betul-betul sah, itu anak dia. Pok kadang-kadang belum tentu lagi dia punya taraf dia punya kedudukan dia betul-betul anak dia, tak tahu. Kita berbual tu, kita sangka-sangka yang mungkin pok dia. Tapi kalau mau, memang keluar daripada pok dia, memang confirm lah anak dia. Sebab itulah kalau Tauhid diletakkan nama Muhammad bin Salma itu. Itu dalam kita punya syariat ada macam tu. Tetapi kaedah kita baca Tauhid macam tu, yang wujud di tempat kita. Tapi seorang saja yang bin perempuan, iaitu Nabi Isa AS. Sebab apa? Dia tak ada apa. Memang tak ada apa. Nabi Isa AS ni dilahirkan oleh Siti Maryam ketika mana umur dia 13 tahun. Siti Maryam ni baru muda lagi, umur 13 tahun. Bapa dia ialah Imran. Sebab itu dalam Quran sebut ahli Imran, ahli keluarga Imran. Dan isteri dia tak ada anak, asalnya memang tak ada anak. Kemudian Allah Ta'ala nak gunakan anak, dia minta kepada Allah Ta'ala, bagilah anak lelaki supaya dia boleh berkhidmat di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis maksudnya yang kita boleh tengok Masjid Al-Aqsa tu lah, tempat di situ, supaya dia boleh berkhidmat di situ. Selelaki macam kita lah, nak jadi tok siap, tok bilai perempuan, pakai tak jadi lah. Tok imam lagi tak jadi lah, tok imam perempuan. Baca sedap orang mana pun, Kholi'ah antara bangsa, boleh tak boleh lah jadi imam. Perempuan ni tetap dia jadi imam ialah lelaki. Sebab tu apa mungkin ibu Siti Maryam ni minta anak lelaki, tiba-tiba dapat anak perempuan. Kan? Bila dapat anak perempuan, itulah antara kelahan mak kepada Sayyidina Maryam ni, aku minta lelaki tapi Allah Ta'ala bagi perempuan. Tak apalah, aku terima ni. Tapi moga-moga dalam hati dia tu Allah Ta'ala kurniakanlah keturunan dia ada juga les. Tapi Maryam tak kahwin. Awalnya pun tak kahwin. Perempuan yang baik dan juga perempuan yang mulia. Keturunan daripada Imran ni salah seorang daripada ulama dan juga orang hebat dalam kalangan Bani Israel. Kalau kita ni ulama lah tu, hebat. Anak dia pun yang lahir tu Maryam tu pun orang hebat lah, orang yang jaga dia punya ni. Kemudian Imran ni meninggal, pok dia pada waktu muda lagi. Tak tahu siapa nak jaga Maryam. Dah pergi dah tanya, pergi apa masjid, pergi ke tempat ibadat, tempat yang disebut sebagai Baitul Maqdis tu. Jumpa dengan ketika itu ialah Nabi yang diutuskan pada masa itu ialah Nabi Zakaria. Tanya Nabi Zakaria ni dari riwayatnya ialah pakcik lah, pakcik lepo. Maknanya ada adik juga lepo. Imran ni. Dia tanya, boleh ke jaga? Semua makan, tak tahu apa nak jaga. Dan Nabi Zakaria lah, Nabi dia kata, biar aku yang jaga Sayyidina Maryam. Mak dia tak jaga lah, mak dia meninggal, tak tahu apa nak jaga. Pasal aku, mak dia kata, pasal aku rumah sini supaya dia jadi orang pengebar, pembantu dan juga boleh membantu di Baitul Maqdis di sini. Kemudian Nabi Zakaria pun dia tak ambil dan letak di situ. Dia sediakan satu bilik dalam Quran disebut sebagai mihrab.
Mihrab tu ambil dalam Quran lah. Kita pun duduk mihrab macam ni. Mihrab kita tak ada itu. Mihrab yang cerita dalam Quran tu maksudnya dia berbilik. Di situlah Siti Maryam beribadat kepada Allah Ta'ala. Duduk dalam tu, tak jumpa dengan siapa. Kali sekadar saja keluar. Memang orang yang terjaga dan juga termulia lah. Bila duduk dalam tu, tak jumpa siapa, lelaki siapa boleh tak jumpa. Satu hari dia keluar pergi, Nabi rehat, dia ambil di luar, pergi lalu ni. Tiba-tiba ada terjumpa seorang lelaki. Seorang lelaki yang segak, handsome. Main bersembang dengan dia. Apa pula tau ni? Aku bercakap pula tau. Dia beritahu kat Siti Maryam ni, pada tu umur dia 13 tahun. Dia kata, aku bawa berita gembira. Dia kata dia bukan manusia lah. Malaikat Jibril merupa manusia. Sebab itu Malaikat Jibril ni pada Nabi SAW, pada zaman Nabi SAW ke pada Nabi-Nabi dulu kebanyakan dia merupa manusia. Sebab apa? Kalau dia main dalam bentuk yang sen, lari ya, tak ada nak cakap. Pasal dia nak sembang dengan kau tu. Kalau dia main bentuk yang sen, no. Menurut riwayat, Jibril ni saja nak pakai saya. Kita bila pakai saya apa? Belang main tu lari tu. Kalau sama-sama kan. Baru berapa saya? Tengok dulu bawah kita ni. Malaikat Jibril pakai lari. Tak ada tembang pun. Sebab dia berubah menjadi manusia. Banyaklah peristiwa yang pernah disebut oleh Nabi SAW, iaitu Malaikat Jibril ini berubah manusia dan menceritakan, datang cerita dan juga bawa syariat kepada Nabi SAW, utusan daripada Allah Ta'ala. Antaranya ialah dia berubah ketika pernah dia berjumpa dengan Siti Maryam. Dia bagi tahu kepada Siti Maryam, aku berbawa berita gembira, sesungguhnya kamu ni akan menjadi ibu kepada seorang anak. Dia pun heran, aku kahwin belum. Kemudian Malaikat Jibril lah, banyak cerita ni, Malaikat Jibril ni tiuplah di dalam baju dia sampailah ke rahim dan dia mengandung dengan tiupan daripada Malaikat Jibril tu. Mengandung tu lah. Bila jadi mengandung macam tu, banyaklah berlaku cakap-cakap yang tak elok kepada Sayyidatina Maryam. Dan mengandung tu ada juga orang cerita kata mengandung tu sejam ya, lepas tu salib. Memang ada riwayat dulu, riwayat tu dia agak lemah sikit. Dia ada 8 jam, dia ada riwayat 5 jam, ada 8 jam, 8 bulan dan juga mengikut tafsiran daripada seorang sahabat Nabi yang pakar dengan tafsir, iaitu Ibn Abbas. Dia kata dia mengandung macam orang biasa 9 bulan tu. Maksudnya dia sempat mengandung selama 9 bulan juga si Maryam ni. Tapi tanpa apa-apa lah. Tapi Maryam saja yang tahu, orang tak tahu. Semua pekat bina dia lah. Dan orang tak boleh nak orang apa gambarkan sebab Maryam ni datang daripada keturunan yang mulia dan dia pun tak pernah jumpa lagi. Dan yang menyebabkan yang mengandung tu pun jadi buah mulut orang yang tak elok. Sampailah si Maryam ni Benazar ini nazar kulir rahmani sawma walau kaliman yawman isiya. Aku tak akan sembang siapa-siapa. Senang. Cakap apa pula. Sampailah dia nak salib, dia lari daripada tempat dia tu, duduk tempat yang jauh. Duduk dekat pokok kurma tu buah pun tak ada. Ayam pun tak ada. Dia salib di situ lah. Tapi dengan keberatan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala nak bagi kepada dia. Banyak berlaku benda-benda pelik kepada Siti Maryam ni. Ketika mana dia duduk dalam bilik yang disediakan oleh Nabi Zakaria AS, setiap kali Nabi Zakaria masuk, ada saja buah. Mana-mana kata. Dan buah tu luar musim. Musim tu tak ada durian, tiba-tiba ada durian. Contoh lah. Tiba-tiba apa ada durian, tak tahu. Maryam kata, di rezeki kepada Allah, aku tak tahu mana. Musim yang tidak ada buah tu, tiada buah tu. Musim yang tak ada, musim sejuk yang tak ada buah ni, tiada buah ni. Jadi pelik. Itu peristiwa-peristiwa pelik yang berlaku kepada Sayyidatina Maryam. Termasuk peristiwa tadi dia nak salib, dia duduk di pokok tu, pokok buah pun tak ada, ayam pun tak ada nak minum. Dan jadi macam mana? Bila dia salib, Allah Ta'ala letakkan dia di situ dan salib dia Nabi Isa AS ni, dan pokok tu buah pun tak ada. Tapi apa wahyu Allah Ta'ala beri kat dia, ataupun malaikat Jibril beri kat dia, wa huzi ilaiki bi jiz'in binakhli
tusaqit alaihi rutban janiyya. Pada sebut dalam surah Maryam, ada cerita tentang Maryam ketika berdina nak salin. Dia bersalin dah Nabi Isa AS. Dia kata dekat Maryam, ponggaklah pokok tu. Pokok kurma. Pokok getah pun tak larat dengan ponggak. Pokok kurma ni macam kelapa sawit, besar. Dan juga kalau tu ponggak, orang baru bersalin, lagi tak larat lah. Tapi Allah Ta'ala kata ponggak juga, supaya buah-buah tu jatuh berurat dan juga boleh makan. Padahal bukan mesti buah kurma, tak ada buah. Tapi dia utuk-utuk sikit ada buah dia. Tak tahu main mana buah. Itu antara karomah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Sayyidatina Maryam. Dan dia makan dah dengan anak dia Nabi Isa AS. Termasuk ketika itu yang tak ada air tu, waktu tu juga timbul air sungai. Ada air apa lebih dia? Dia minum air tu pula dah. Itu antara perkara-perkara pelik yang pernah berlaku kepada Sayyidatina Maryam kepada Nabi Isa AS. Sampai dah jadi fitnah macam-macam. Dia bawa anak dia ni, memang orang cakap macam-macam. Saya Maryam dah menazar dah, aku tak akan semak cakap apa pun sepatah. Aku tunjuk pula tu Nabi Isa dia. Orang tanya Nabi Isa dia. Tapi orang kata, adakah satu pokok yang tak ada benih biji? Orang pakai tanya dia. Dia kata tu kuasa Allah Ta'ala. Tanya pula tu. Dari tunjuk pula tu Nabi Isa. Dan Nabi Isa kata, ini Allah. Waktu kecil lagi, beberapa hari dia dah cakap. Waktu tu dia tidak tu, antara kanak-kanak yang pernah cakap dalam wayan atau pernah cakap pada waktu kecil ialah Sayyidina Isa AS. Sayyidina Isa AS, Nabi Isa AS ni pernah cakap waktu kecil. Itu antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi supaya manusia yang hidup keliling itu boleh percaya dengan apa yang berlaku kepada Sayyidatina Maryam. Itu sebab itulah Sayyidatina Maryam ni disebutkan kepada Nabi Isa AS. Tapi kita banyaklah sampai Nabi Isa AS ni dia membesar di situ dan orang usaha untuk bunuh mak dia dengan dia sekali. Sebab apa? Sebab orang percaya untuk bomoh. Untuk bomoh tu bagi tahu kat raja tu, dia kata ni ada manusia yang duduk di sini akan ampai punya kerajaan dan akan jatuhkan punya kerajaan. Macam cerita macam Fir'aun juga. Dia bunuh habis budak-budak tu. Bila dia takut, dia lari ke Mesir. Dia dengan mak dia ni, dia bawa dia ni lari ke Mesir. Duduklah di Mesir orang kata. Kemudian baru balik semula balik. Waktu tu dah reda balik dah, tak ni dah. Jadi dah Nabi Isa AS tu sempat duduk di Mesir sebentar dan juga balik ke Baitul Maqdis ataupun di Palestin sekarang ni. Balik dulu. Pasal Allah Ta'ala butuhkan dia di situ. Dia punya tempat orang Bani Israel di situ. Dan juga Nabi Isa AS ni dikategorikan daripada Nabi Bani Israel yang terakhir. Maksudnya bermula daripada Nabi Allah Yaqub tu AS sampai kemudian Nabi Musa AS, Nabi Yusuf AS yang kita baca sebelum itu ni, Nabi Sulaiman, Nabi Daud AS, Nabi Syamul dan ni semua ni golongan daripada Bani Israel. Dan Nabi yang terakhir daripada kalangan Bani Israel ialah Nabi Isa AS. Cuma Nabi Isa ni bawa perjanjian baru. Dia ada beza. Dua-dua sebenarnya syariat daripada syariat lama. Syariat lama ni bawa kita Taurat, agama dia disandarkan kepada Yahudi. Perjanjian baru Nabi Isa AS terima kitab Injil, disebut sebagai agama Nasrani. Tapi sebenarnya dia punya syariat dia sama. Nabi Isa AS pun sebenarnya beramal dengan syariat daripada Nabi Musa AS pun daripada syariat daripada kitab Taurat. Kitab Taurat sama saja. Cuma dia ada perjanjian baru, perjanjian lama. Perjanjian lama dia bagi kitab Taurat, perjanjian baru dia bagi kitab Injil. Itu semua diterima oleh Nabi Isa AS ketika mana dia dilantik menjadi rasul. Dia dilantik, lepas tu dia duduk di Baitul Maqdis sehingga umur dia 30 dia dilantik menjadi rasul. Umur 30 dia dilantik menjadi rasul. Dan umur dia 33 diangkat ke langit. 3 tahun saja sebab dakwah. Bila dia duduk dakwah, macam-macam mukjizat yang Allah Ta'ala tunjuk kepada dia, umat dia memang ada tak mati.
Kita dah sebut dah, Bani Israel ni mana Nabi pun semua dia tak berhati. Siapa yang usaha nak bunuh dia ni? Yang usaha nak bunuh dia ni golongan daripada Bani Israel juga. Siapa yang menjadi tali bahu dia? Menjadi tali bahu dia ialah sahabat dia sendiri. Dia ada 12 orang sahabat Nabi Isa AS ni. Dan sahabat tu semua patuh kepada Nabi Isa AS, ikut ajaran Nabi Isa AS. Manakala seorang menjadi tali bahu ataupun menjadi pengkhianat kepada Nabi Isa AS, iaitu Yahuza nama dia. Dan Yahuza ni dah bongkar cerita habis dekat pokok Yahudi ni. Dan sampai Yahudi ni berpakat untuk bunuh Nabi Isa AS. Nabi Zakaria ada bunuh lah, gaji kepala. Kan? Nabi Zakaria selepas tu beda Nabi Isa ni, dia bertakat Nabi Zakaria ni gaji kepala pula. Dia macam dia buat. Nabi Isa, dia berburu Nabi Isa ni. Tengah-tengah dia berburu tu, kan? Dengan Yahuza semua kalian ikut sekali. Allah Ta'ala angkat dia ke langit. Dan dalam ramai-ramai tengah berburu tu Yahuza tu, Allah Ta'ala buka muka dia kepada Nabi Isa AS. Sampai dia bertanya, aku kat sini ya? Mana Yahuza? Kalau hang mana Isa, mana Yahuza? Kalau hang Yahuza, mana Isa? Dia buat betul dia tanya, di mana hilang? Padahal kita berburu elok, kita tak hilang. Masak ke mana? Dia kata hang ni yang Nabi Isa. Dia bercakap dia, kemudian jadilah peristiwa salib. Sampai dah orang Kristian dia pegang salib tu. Salib tetap pensaliban ataupun disalib di kayu tu bukannya Nabi Isa, tetapi nama kawan mereka ialah Yahuza yang sangat membenci Nabi Isa AS, yang dulunya sahabat Nabi Isa AS. Sahabat Nabi Isa ni nama dia ialah Hawariyun. Kalau kita sebut dalam Quran, disebut Hawariyun tu ialah sahabat-sahabat di kalangan yang sokong Nabi Isa AS ataupun pengikut Nabi Isa AS. Kalau sahabat Nabi, nama dia biasa sahabat dia, sahabat ashabun Nabi ya. Nabi SAW dia ada sahabat dia. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman itu sahabat dia. Sahabat kepada Nabi Isa AS disebut sebagai Hawariyun, yang disebut selama seramai 12 orang tadi, termasuk Yahuza tadi. Cuma Yahuza ni terkeluar sebab dia khianat dengan Nabi Isa AS, membocorkan rahsia apa saja pertemuan yang akan berlaku. Yahuza ni akan bongkar dan juga cerita kepada orang Yahudi yang akan berlaku cadangan untuk membunuh Nabi Isa AS supaya Allah Ta'ala angkat dia lagi. Semua peristiwa itu siapa yang bantu? Allah Ta'ala yang bantu, dan Allah Ta'ala utuskan malaikat Jibril jasa mengikut Nabi Isa AS. Itu antara kelebihan Nabi Isa AS. Walaupun dia punya pengikut tak ramai, tapi yang membantu dia ialah makhluk yang mulia dan juga besar, iaitu malaikat Jibril AS. Lepas tu ayat selepas tu kita akan jumpa wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuat akan dia dengan Ruhul Kudus, iaitu Jibril alaihi salam. Berjalan dia sertanya Isa di mana tempat dia berjalan. Itu nampak. Yang angkat dia ke langit pun Nabi ni, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni boleh buat apa saja dia nak buat. Ada lepak pokok tu pakai dia bebas, tapi Allah Ta'ala tak benarkan, tak buatlah. Pasal dia patuh. Kan? Dia angkat Nabi Isa AS ke langit pun itu atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dah Nabi Isa AS masih lagi hidup dan duduk di langit, dan akan turun di akhir zaman, di mana yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi Isa AS akan turun ke bumi di akhir zaman. Antara benda yang besar yang akan dia buat ialah memerintah bumi ini dengan adil. Yang kedua, dia akan mematikan babi yang ada di atas muka bumi ini. Babi-babi semua dia akan bunuh. Ni babi punya, macam pasal apa pula ni babi ni. Memang babi dia tahu lah. Dia sebut babi di mana dulu ni. Babi kami sebut di mana. Dulu di Kebun Getah di sana Kedah. Dulu dalam kebun betul yang ada sebut babi di mana. Di dengar panggil dia. Saya bawa tanah lagi banyak lah, malah lah. Lecah jalan. Lecah jalan dengan kita yang nak reka. Bila dia lecah jalan, pembusan. Pasal dia jenis beranak derek. Dan babi ni dia beranak ikut bulan. Bulan 12 dia beranak 12 ekor. Bulan 11 11 ekor.
di bulan. Batu kalau panak bulan 12 ekor. Kita nak aja langgar babi. Dulu lalu ko kampung bulu mana tu. Babi duk jadi hitam, duk jaga-jaga. Bila habis, duk aja langgar tu. Dia tak kira lah. Dia dekat. Langgar dia jangan mereka. Dia jaga-jaga jalan jenuh. Saya 2-3 kali juga dengan babi tu. Kadang-kadang dia berpondok di tepi tu kita beri dulu. Dia macam nak ikan. Kita berolahraga, duk elok pada dia babi ni. Dan babi ni makhluk yang Allah Ta'ala cipta sebenarnya nak uji manusia. Dengan orang ni kadang-kadang dia nampak babi tu, dia kata mudah Allah Ta'ala cipta makan ular. Jaga cakap dia tak ada iman apa. Setiap benda yang haram, Allah Ta'ala haram ni, bukan boleh makan semua. Allah Ta'ala nak uji lah kita ni. Lebih cerita pula sedar, sedar. Orang lain pula cerita, sedar. Kita pula lebih rasa. Bukan dia lebih rasa tu. Nabi Isa pun lain kali akan turun dan akan bunuh babi dan juga akan patah semua salib-salib yang ada di gereja dan juga di mana-mana yang bersalib. Itu antara ujian Nabi Isa SAW. Dan poin yang utama dia adalah Nabi Isa akan turun dan beramal dengan syariat Nabi SAW. Bukan lagi dengan kita Injil. Kan? Ini antara benda yang salah yang dipegang oleh orang Kristian. Kalau orang Kristian ni dia pegang 4 Injil atau 4 Bible yang utama. Dan 4 Bible ni semua tak betul. Injil Mata, Injil Yohana, Injil Lukas dan Markus. Dia Injil ni antara Injil yang terbesar dalam mereka punya gereja. Yang mereka tak boleh terima ialah Injil Barnabas. Sebab Injil Barnabas ni hampir kepada Injil yang asal. Yang hampir dengan kematian atau Nabi Isa AS diangkat ke langit ialah Injil Mata saja. Dia lebih kurang 4 tahun selepas dia diangkat ke langit, dia punya sahabat dia yang pulih. Bukan kita Injil asal semua. Dia sebut ni saya kira orang ni marah. Sebut dalam kalimat orang marah. Kan? Sebenarnya memang tak ni. Semua bukan kita Injil yang asal. Siapa yang karang? Sahabat yang kata Hawariyun ni yang karang. Mata ni saja 4 tahun. Yang Lukas ni 20 tahun. Lepas dia diangkat ke langit tu 20 tahun baru dia tulis. Dan yang paling lama sekali ialah Yohana. Ataupun kita tengok dalam TV dia tu, orang Kristian ni disebut Yohanes. Yohana tu lah Yohana. Asal nama keluar Yahya. Nabi Yahya AS tu Yohanes. Yohana tu lebih kurang 30 tahun. Lagi lama. Siapa yang tulis? Kau ni tulis. Bukan Allah Ta'ala pun. Kita asal Injil tak ada lah yang asal ni. Melainkan dia tulis tu setengah gambaran umum saja. Dan 2 saja yang ada tentang Nabi Isa AS tentang kerasulan dia. Yang lain semua dia anggap Nabi Isa ni sebagai Tuhan. Sebab ulama Kristian ni dia pegang Isa ni sebagai Tuhan dan anak Tuhan. Sebab tak ada Pok. Pok dia sebenarnya Tuhan. Dia anak Tuhan. Dia pegang tu. Dan banyak daripada Injil dan juga mereka punya Bible ni menyebut Nabi Isa ni sebenarnya Nabi, bukannya Tuhan. Pengikut dia ni yang tak baca sebenarnya. Kadang-kadang orang ada berdebat tu, pengikut sendiri pun tak baca. Dia kata baca lah. Tak baca. Macam mana dia boleh berdebat dengan orang? Dia sendiri pun tak baca. Nabi Isa sebut dalam kitab Bible dia cerita tentang apa? Dia sendiri mengaku aku ni ialah Rasulullah Allah Ta'ala, bukannya Tuhan. Itu disebut oleh Nabi Isa dalam kitab Bible itu. Itu antara perjalanan lah yang kata perjalanan agama Kristian tu sampai tahap dia punya pengikut itu pun tak ada lagi kitab yang asal. Dia punya pengikut ni lah yang menulis semula apa yang dia faham ketika mana dia jadi sahabat kepada Nabi Isa AS. Ada yang hampir, ada yang menyelebih terus daripada ajaran yang sebenar, daripada apa yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Tuan, wa ayyadnahu bi ruhul qudus. Ruhul qudus tu maksudnya malaikat Jibril AS. Dia lah yang membantu Nabi Isa AS. Walau syaa Allah, dan jika menghendaki Allah Ta'ala hidayah manusia, maqtatal ladzina min ba'dihim, nescaya tidak berbunuh segala mereka yang kemudian daripada mereka itu segala rasul. Allah Ta'ala izinkan. Kalau tak izin,
tak dibunuh lah. Tapi Allah Ta'ala kata mereka ni mati terbunuh, Allah Ta'ala izinkan semua itu lah. Mimba' lima ja'atuhumul bayyinat, daripada datang akan mereka itu oleh kenyataan. Daripada kemudian barang yang datang akan mereka itu oleh kenyataan, walakin yakhtalafu, dan tetapi bersalah-salahan mereka itu pada agama. Okey. Baca dari bawah tu kan Pak Bin. Ya biar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Walau syaa Allah, dan jika menghendaki Allah Ta'ala hidayah manusia, maksudnya di kalangan Rasul ni dia bawa petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maqtadara allazina min ba'dihim, niscaya tiada berbunuh-bunuh segala mereka itu yang kemudian daripada mereka itu segala Rasul ini, orang Bani Israel ini tak akan bunuh. Sebab apa? Allah Ta'ala menghendaki mereka ni dapat hidayah dan juga petunjuk daripada Allah Ta'ala. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, daripada kemudian barang yang datang akan mereka itu oleh kenyataan, maksudnya keterangan. Nabi-nabi dulu terang kat sekolah, tapi Allah Ta'ala kata tak dapat hidayah. Memang itulah yang antara benda yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam itulah juga bapa mereka Nabi Abu Talib, walaupun jaga Nabi SAW selepas kematian dia punya bapa, kan? Kemudian dijaga oleh tuan dia, kemudian dijaga oleh Abu Talib sendiri. Dan Abu Talib ni miskin, jaga sungguh. Bukan kata jaga ni lah, jaga anak dia ni tak makan tak apa, biarlah Muhammad ni makan juga. Tapi Nabi SAW ni daripada kecil lagi, dia ni membawa keberkatan dalam kehidupan orang. Nah, bila dia ada dalam keluarga tu, maksud keluarga tu yang tak cukup makan, jadi cukup makan. Itu disebut sebagai irhas dalam kaedah mukjizat ni, dia bagi irhas. Irhas ni maksudnya kelebihan yang ada kepada para rasul sebelum dia dilantik menjadi rasul. Masa kecil mungkin kan kelebihan. Itu dipanggil sebagai irhas. Dan golongan-golongan ni bapa menakan Nabi ni ada yang beriman, ada yang tak beriman. Termasuk Abu Talib tak beriman. Sampailah bila kematian Abu Talib ni, sampailah dipujuk oleh Nabi SAW, pun tak mengucap juga sebab dia malu. Bukan dia tak percaya dengan Nabi Muhammad ni, sebab dia malu dengan dia punya adik-adik dia lain. Semua Abu Lahab apa duduk main pujuk pula. Bila dah jadi macam tu, Abu Talib ni meninggal dalam keadaan tak beriman. Sampailah Nabi SAW agak sedih lah, orang yang berjaga dia daripada kecil. Bahkan dia ni lah membela dia bila dia bawa Islam, dia lah yang akan menyokong, walaupun dia orang panggil apa?
tak masuk Islam, tapi dia bela Nabi SAW. Bila Nabi SAW usaha juga tak dapat, itulah yang antara benda yang Nabi SAW agak sedih dan juga kesal, sebab tak boleh mengislamkan dan mengimankan Abu Talib, keponakan dia sendiri. Sampailah turun ayat turun ayat menegur Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak boleh memberi petunjuk kepada yang kamu suka. Man ahbabta, kepada siapa yang kamu suka. Kalau kamu nak bagi petunjuk tak akan berlaku. Sebab apa? Yang bagi petunjuk tu ialah walakin Allah yahdi man yasha. Yang beri petunjuk itu ialah kerja Allah Taala. Kita berusaha kan, cerita ke orang ni, cerita macam ni kan, kebaikan yang macam ni, buat melakukan kebaikan yang macam ni. Kerja kita ni bukan untuk tarik dia punya diri dia, kerja Allah Ta'ala yang punya dia. Kerja kita dekat arah tu saja. Masalah dia nak Islam tak Islam tu bukan kerja kita lah. Itu ialah kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah juga Nabi-Nabi terdahulu, mereka ni dah berdakwah dan juga menyeru berbagai-bagai. Itulah sebut sebagai bayinan tadi ni, kenyataan maksudnya keterangan kepada mereka punya umat. Walakin ikhtalafu, dan tetapi bersalah-salahan mereka itu pada agama. Maksudnya ada yang terima apa dakwah daripada Nabi-Nabi, tapi ada yang tolak, tak menerima agama ataupun agama Islam ni sebagai agama mereka. Ada yang kufur lah. Wa minhum man amana wa minhum man kafar. Maka setengah daripada mereka itu mukmin, ada yang beriman. Bila dakwah kan, ada yang beriman. Dan setengah daripada mereka itu ada yang kafir. Ada yang kafir lah, kekal dalam kekufuran. Seperti Nasara, kemudian daripada Isa, maka berbunuh-bunuh mereka itu kerana kesalahan dan menyesat setengah akan setengah yang lain. Begitu juga Nasara ataupun agama Nasrani ini, di kalangan Nabi Isa AS punya pengikut ni, ada yang kata Nabi Isa betul, ada yang kata tak betul, ada yang sampai membunuh begitu. Kan? Dan ada orang pernah tanya soalan, kalaulah hampa anggap Nabi Isa AS disalib, sebab apa hampa nak guna barang salib tu? Macam apa suka dia disalib? Kalau dia disalib, apa anggap dia sebagai Tuhan? Tuhan disalib. Bila Tuhan disalib, siapa dia jaga dunia? Mereka sangkut kat situ. Orangnya nampak peleceh kamu kami pula. Kita bertanya soalan tu, dia kata kita peleceh semua dia pula. Kita ni soalan, kalau yang disalib tu ialah Nabi Isa AS yang anggap sebagai Tuhan. Habis itu Tuhan yang menjaga alam ni siapa dia? Dah mati dan disalib semua. Tuhan pula mati. Padahal kita ni pegang Tuhan ni tak akan mati, hidup tak akan mati selama-lamanya. Itu antara panduan dari Tuhan. Kena jadi Tuhan kan? Sebab itu dalam tauhid dia kena ada dua sifat utama. Yang pertamanya sifat istighna, yang keduanya kena ada sifat iftiqar. Istighna ni maksudnya dia kaya, orang memerlukan kepada dia. Iftiqar, semua menjadi tumpuan kepada dia. Kena ada dua. Wujudnya Allah Ta'ala ni tidak ada permulaan, dan wujud Allah Ta'ala ni tidak ada akhir. Cuba cari Tuhan macam tu, takkan jumpa. Tuhan yang ada, kita mengaku Tuhan apa ni, Tuhan Melayu ke, Tuhan apa ke. Semua ni semua mereka sendiri ya. Dia pun diwarnakan oleh orang lain. Mana boleh jadi Tuhan. Nabi Isa pun dilahirkan oleh Allah Ta'ala, oleh Siti Maryam. Ada ibu juga, walaupun empat tak ada. Itu antara kekuasaan Allah Ta'ala, tapi tetap ada ibu juga. Mana boleh jadi Tuhan. Tak boleh, salah dia punya kaedah tu. Habis itu kalau Tuhan dia kena salib lagu tu, habis itu siapa yang jadi Tuhan tu? Dia pun tunggu jadi Tuhan. Tuhan tu ada, tak tahu Allah Ta'ala. Mereka anggap Allah Ta'ala tu juga Tuhan, tapi yang Isa tu adalah anak Tuhan. Jadi cerita lain kan, jadi sempur. Tiga dalam satu. Tuhan tiga dalam satu. Tuhan Nabi Isa dan Allah Ta'ala, Nabi Isa dan juga Ruhul Kudus ataupun disebut sebagai malaikat Jibril. Itu pegangan mereka lah. Tapi sebenarnya pegangan tu lari daripada kaedah kemanusiaan yang biasa kita pegang pun tak akan berlaku lah macam tu lah. Kita berpegang orang Islam ni, Nabi Isa ni tetap Rasul dan juga Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala
kepada umat yang terakhir daripada kalangan Bani Israel ini, dan dia diangkat ke langit, bukan disalib, dipapar salib itu, seperti mana yang dipaham oleh golongan-golongan Kristian. Nah, itu cerita Nasrani ya. Di bawah cerita tu lah, ada yang membunuh apa semua, ada yang tak berhenti dengan ni, ada yang apa itu lah, mengikut dia. Ada yang ubah agama ni macam-macam sampai jadi agama tu dah jadi agama tak betul dah. Nama Nasrani juga, tapi agama dia dah jadi tak betul. Walau syaa Allah maqtatalu, dan jika dikehendaki Allah Taala saya tiada berbunuh mereka itu. Semua Allah Taala izinkan semua ni. Semua kerja Allah Taala. Apa saja berlaku di atas muka bumi ini izin dan juga kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid, tetapi Allah Taala berbuat barang dia kehendaki daripada taufik mereka itu. Taufik maksudnya kekuasaan yang ada kepada seseorang yang dapat dilaksanakan dengan adanya hidayah. Itu taufik dapat petunjuk lah, mudah kita sebut sebagai petunjuk. Kalau Allah Taala berizin, Allah Taala akan bagi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan dia akan menghina mereka yang dikehendaki, dan tiada i'tirad. I'tirad maksudnya tiada penolakan ke atasnya. Maksudnya kita tak boleh tolak. Allah Taala kata mati. Allah Taala kata tak mati. Ada 4 wih, 3 4 tu tak mati. Kita baru ni pula tu. Kok ada orang mana Nigeria ke mana aku tak tahu lah. Tapi orang Nigeria pula lah. Tu dia mana. Lengkap pula tu 3 4. Allah Taala kata mati tu. Tapi kalau Allah Taala kata tak mati. Ada memang tak mati pula. Cuma patah lah. Lengkap tu. Yang tu kerja Allah Taala. Dia kata mati ya. Kita tak payah kalau ni tak boleh hidup dalam Islam. Ngawas semua nak kalau dia tak pergi dulu lah, dia tak mati. Kalau dia tak terjun sungai dulu, tak mati juga. Kalau ni Nabi SAW kata sebenarnya di celah-celahnya ada setan. Pasal kita berkalau. Kalau ni sebut pasal dia menganggap ketentuan Allah Ta'ala itu seolah-olah tak betul. Kalau ada hadis menceritakan tentang kalau tak boleh kata kalau. Tapi kalau dia tak berlaku lagi boleh. Kalau aku makan mi kedai tu sedap apa lagi. Sat lagi tak apa lah. Lepas tu pergi makan. Aku tak pergi apa tu. Haram tak sedap. Itu kalau lah lepas tak boleh gitu. Makan sudah. Allah Ta'ala hantar kita tu mungkin nak beri rezeki kat dia. Ingatlah dia tu sudah. Dia bagi hamun dia pahala apa tak dapat kita. Dia bagi dia Allah. Kalau aku tak pergi apa orang kita sedap nak pergi haram tak sedap. Dia dah boleh tiap di sepanjang jalan. Tak payah kata apa lah. Kalau benda yang berlaku tak payah sebut. Kalau untuk benda yang akan berlaku mungkin kita boleh cadang. Kalau aku pergi kedai tu insya-Allah lah. Kalau itu tak apa lah. Baik, Allah Alam cerita tentang Allah pada ketentuan Allah Ta'ala. Perjalanan yang Allah Ta'ala tentukan kepada manusia ni semua atas perancangan dan juga ketentuan daripada Allah Ta'ala. Tak payah kita komen lebih. Seolah-olah kerja Allah Ta'ala. Sebab itu Ibn Athaillah Sakandari Ibu dan Ikamnya Arif nafsaka bitadbir, rehatkanlah diri kamu dengan menyerahkan pentadbiran dunia ini kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak payah pegang kita punya kerajaan ini seolah kita pegang kerajaan dunia ini. Pegang daripada Allah Ta'ala. Hanya pegang ketentuan ini semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala apabila cerita berkenaan ini. Lepas ini kita akan masuk cerita berkenaan dengan menafkahkan rezeki kita kepada kebajikan. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un wa la khullatun fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ayat selepas itu ialah ayat 255 dia. Cerita berkenaan dengan menafkahkan harta ini. Diulang-ulang cerita berkenaan dengan harta ini supaya memberi kebaikan kepada orang Islam ini. Bukan saja berjihad segi perang lah. Berjihad kepada harta benda pun dianggap sebagai berjihad. Maksudnya melaksanakan satu kewajipan, iaitu berjihad, melaksanakan menafkahkan harta kita ni ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Alam. Moga-moga sikit banyak cerita
cerita yang ni semua ada pengajaran dia yang kita boleh ambil. Nabi dulu ni termasuk Nabi Isa AS disebut dalam ni sebenarnya diduga dan juga diuji dengan macam-macam bentuk. Sebab itulah mereka ni digelar sebagai Rasul Ulul Azmi, orang yang hebat yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga diangkat kedudukan mereka ni sampai disebut cerita mereka ni dalam Quran, supaya kita yang dulu di akhir zaman ni boleh mengambil pengajaran untuk membela Islam dan juga membela agama kita sendiri. Jangan kita duduk diam, orang menghina agama kita ni kita tak buat apa. Orang meletakkan agama kita ni di belakang, kita tak kata apa juga. Kita kena ada kesedaran dan juga membela agama sendiri. Jangan ada orang kata nak buat masjid, kita boleh menentang. Kalau maknanya kita kalau tak boleh jadi padi, jangan jadi dalam. Itu yang mudah. Kita kalau tak boleh jadi padi, jangan jadi dalam. Dalam ni habis tak guna duit. Kalau dia luka pada orang makan tak boleh. Kalau kita dalam boleh berubat, tak apa lah, kita berubat. Kita nak makan padi, tak makan dalam. Allahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.